Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. آتي سير الفضيلة والشرف وبعث مقام والتسير إنك لا الحمد لله القائل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, saya menyeru agar kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala perkara yang dilarang.
Semoga kita semua insya-Allah diberikan kebahagiaan dan kejayaan di dunia dan di akhirat. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, para jemaah diingatkan supaya jangan bermain dengan telefon bimbit ketika khutbah ini disampaikan. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pada hari yang mulia ini mimbar akan membicarakan khutbah bertajuk Ibadat Solat, Wasiat Agung Isra Mi'raj. Dalam perjalanan Isra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibawa dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang menunjukkan kedudukan istimewa Masjidil Aqsa sebagai kiblat pertama umat Islam dan simbol kesatuan akidah para nabi alaihi salam. Mi'raj pula menyaksikan baginda sallallahu alaihi wasallam diangkat menembusi 7 lapisan langit hingga ke Sidratul Muntaha untuk diperlihatkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala serta menjadi medan penerimaan wahyu agung, yaitu ibadat solat 5 waktu. Inilah satu-satunya ibadat yang diwahyukan tanpa perantaraan Jibril alaihi salam, menandakan bahawa solat merupakan tiang seri dan rukun Islam yang utama. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Isra ayat pertama seperti mana yang telah dibacakan pada awal khutbah sebentar tadi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Mekah, daripada Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, ayat ini memberikan dimensi yang lebih luas berkenaan peristiwa Isra dan Mi'raj, yang bukan sahaja berkisar tentang perjalanan fizikal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi juga merangkumi hikmah spiritual, pengukuhan akidah dan amanah besar yang diterima umat Islam melalui perintah solat. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, adakah kita benar-benar memahami kepentingan dan keistimewaan ibadat solat? Ketika mana seluruh ibadat lain disampaikan melalui wahyu di bumi, hanya salat yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala secara langsung di Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra Mi'raj. Pensyariatan ini telah dirakamkan dalam riwayat yang masyhur, yang mana pada akhirnya diwajibkan ke atas umat Islam untuk melaksanakan solat fardu sebanyak 5 waktu. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faraja'tu Rabbi faqal hiya khamsun wa hiya khamsuna la yubaddalu qawlun ladayya." Maka aku kembali kepada Tuhanku. Lalu dia berfirman, solat itu 5 waktu, dan ia sebenarnya menyamai 50 waktu. Keputusan di sisiku tidak akan berubah. Riwayat Muslim. Berdasarkan hadis ini, perlu kita pahami bahawa solat tidak hanya menjadi kewajipan yang ditentukan waktunya, bahkan ia menjadi simbol ketaatan dan pengabdian sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Solat yang didirikan dengan penuh khusyuk dan penghayatan pasti akan mampu mencegah seseorang daripada keburukan yang berpunca daripada hawa nafsu, seperti berzina, menonton video berunsur pornografi, terjebak dalam budaya songsang LGBT, mengucapkan kata-kata kesat, mengumpat, memfitnah dan sebagainya. Begitu juga ia mampu mencegah kemungkaran
yang muncul daripada penyakit hati sehingga menyebabkan berlakunya penyelewengan, penipuan, pencurian dan lain-lain. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang bermaksud, bacalah serta ikutilah wahai Muhammad akan apa yang diwahyukan kepadamu dari Al-Quran, dan dirikanlah sembahyang dengan tekun. Sesungguhnya sembahyang itu mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar, dan sesungguhnya mengingati Allah adalah lebih besar faedahnya dan kesannya, dan ingatlah Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, realiti pada hari ini amat menyedihkan apabila kita melihat ramai dalam kalangan umat Islam yang mengabai tanggungjawab utama mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, iaitu solat. Ada yang meninggalkan solat secara sengaja tanpa rasa berdosa. Ada yang meremehkan kepentingan solat dengan mendahulukan urusan duniawi, dan ada pula yang melewat-lewatkan solat sehingga habis waktunya. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, tidakkah kita sedar bahawa meninggalkan atau melewat-lewatkan solat bukan sahaja menzahirkan kelemahan iman, tetapi turut membuka pintu kepada kerosakan akhlak, ketandusan jiwa dan mencetuskan pelbagai permasalahan sosial. Sesungguhnya meninggalkan solat dengan sengaja atau perbuatan yang haram adalah perbuatan yang haram. Sesungguhnya meninggalkan solat dengan sengaja adalah perbuatan yang haram dan tergolong dalam dosa besar. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Maryam ayat 59 yang bermaksud, kemudian mereka digantikan oleh keturunan-keturunan yang mencuaikan sembahyang serta menurut hawa nafsu dengan melakukan maksiat, maka mereka akan menghadapi azab dalam neraka. Said bin Musayyib rahimahullah menyebut bahawa maksud meninggalkan solat adalah seorang yang tidak solat zuhur kecuali sehingga datangnya waktu asar, dan tidak solat asar sehingga datangnya waktu maghrib, dan tidak solat maghrib sehingga datangnya waktu isyak, dan tidak solat isyak sehingga datangnya waktu fajar, solat subuh. Kemudian tidak menunaikan solat subuh sehingga terbitnya matahari. Maka sesiapa yang mati dalam keadaan sebegini dan tidak sempat bertaubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan meletakkannya sebagai orang yang berdosa besar dan menempatkannya di neraka jahanam, di bahagian yang paling dalam. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, sebahagian ulama juga menghukum orang yang meninggalkan solat secara sengaja sebagai kufur atau keluar daripada Islam, berdasarkan hadis yang diriwayatkan daripada Jabir radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna bainar rajuli wa bainas syirk wal kufr tarkus shalah. Yang membeza antara seorang hamba yang mukmin dengan syirik dan kekufuran, yaitu meninggalkan solat. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, terlalu banyak nas Al-Quran dan hadis yang memberi ancaman keras serta menjanjikan azab yang pedih bagi mereka yang mengabaikan solat. Oleh itu, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, renunglah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Muddathir ayat 42 dan ayat 43. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin. Setelah melihat orang-orang yang bersalah itu, mereka berkata, apakah yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Orang-orang yang bersalah itu menjawab, kami tidak termasuk dalam kumpulan orang-orang yang mengerjakan sembahyang. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, di sebalik pensyariatan solat dalam peristiwa agung ini, ia juga mengajar kita tentang konsep ubudiyah, yaitu satu konsep ketaatan yang mutlak, melaksanakan ibadat semata-mata kerana perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak ada sebarang pembuktian saintifik di mana akal tidak akan mampu memahami keseluruhan hikmah di sebaliknya.
Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Quran bahawa terlalu banyak tanda kebesarannya merangkumi perkara-perkara gaib dan peristiwa-peristiwa yang tidak dapat dicapai oleh akal manusia secara langsung. Seperti mana peristiwa Isra' dan Mi'raj yang hakikatnya bukan sekadar perjalanan luar biasa yang wajib kita imani, bahkan sebenarnya ia mengandungi hikmah besar yang mengajar kita erti kepatuhan dan ketaatan mutlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, namun jika ada penemuan saintifik yang membuktikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis, maka ia bukanlah asas keimanan, tetapi menjadi pembangkit untuk kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kepada wahyu jauh melangkaui logik, sains dan materialistik, kerana ia berakar kepada keyakinan dan hakikat ubudiyah, yakni pengabdian sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, peristiwa Isra' Mi'raj telah mengajar kita bahawa ibadat solat bukan hanya kewajipan ritual yang perlu kita laksanakan setiap hari, tetapi ia adalah jalan menuju keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. Jika kita benar-benar menunaikan solat dengan penuh segala rukun, syarat dan maqasid yang tersirat di sebaliknya, seharusnya ia menjadi kita sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala serta berupaya menghilangkan sifat-sifat mazmumah seperti amarah, sombong dan ego, sekaligus menggantikannya dengan sifat-sifat mahmudah seperti sabar dan tawaduk, merendah diri. Apabila sifat-sifat mahmudah ini tersemat kukuh dalam diri kita, ia menjadi tanda bahawa solat kita bukan sahaja diterima, bahkan ia mampu merubah akhlak dan perilaku kita daripada buruk menjadi baik. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 103 yang bermaksud, kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan sembahyang, maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah semasa kamu berdiri atau duduk dan semasa kamu berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa tenteram, berada dalam keadaan aman, maka dirikanlah sembahyang itu dengan sempurna sebagaimana biasa. Sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman yang tertentu waktunya. Tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, mengakhiri khutbah pada hari ini, marilah kita mengambil iktibar dengan memahami, mengingati dan mengamal perkara-perkara tersebut dalam kehidupan seharian kita. Yang pertama, tuan-tuan sidang jemaat yang dirahmati Allah sekalian, umat Islam hendaklah menghayati peristiwa Isra' dan Mi'raj yang mengajar konsep ubudiyah, menyeru kita untuk beriman dan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa sebarang keraguan. Yang kedua, umat Islam hendaklah menyedari bahawa meninggalkan solat atau sengaja melengah-lengahkannya adalah tindakan yang membuka pintu kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan mengundang azabnya. Dan yang ketiga, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, umat Islam hendaklah meyakini bahawa solat bukan hanya sekadar ibadah, tetapi ia adalah kunci kepada keberkatan hidup di dunia dan di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah daku orang yang mendirikan sembahyang dan demikianlah juga zuriat keturunanku. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah doa permohonanku. Surah Ibrahim ayat 40. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisanil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا اليوم المبارك أن
تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين آمين. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين ورزقنا من الطيبات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح أئمة المسلمين وولاة أمورهم وجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعناية الربانية وحفظ بقات الصمدانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلانغور سلطان سريفودين إدريس شاه الحاج ابن المرحوم سلطان سريفودين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أدم العوان والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لوهل أهل سلانغور Tengku Amir Syah bin Sultan Sarifuddin Idris Shah Al-Haj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atin umrahuma muslihain muwazzafin wal ra'iyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berlindung denganmu daripada ujian yang berat, daripada ditimpa kecelakaan takdir yang buruk dan kegembiraan para musuh atas ujian dan kecelakaan yang menimpa kami. Ya Allah, kami mengharap perlindungan-Mu daripada hilangnya nikmat yang Engkau berikan, dari berubahnya kesihatan yang Engkau kurniakan. Lindungilah negeri kami ya Allah dari datangnya bencana dan malapetaka. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, hanya Engkau yang Maha menyelamatkan. Selamatkanlah umat Islam dan Masjid Al-Aqsa di Palestin. Ya Allah, jadikanlah kami antara hamba-hamba-Mu yang menjaga amanah. Kuatkanlah iman kami ya Allah agar menjauhi perbuatan khianat, serta jauhkan kami termasuk dalam golongan yang mengabaikan tanggungjawab, dan jauhilah negeri dan negara kami ya Allah daripada kehancuran disebabkan perbuatan rasuah, penyelewengan dan salah guna kuasa. Serahkanlah tanggungjawab memimpin negara kami ya Allah kepada hamba-Mu yang amanah dan jujur, serta tegas lagi berani menegakkan kebenaran dan melaksanakan keadilan berdasarkan syariat. Jadikanlah ya Allah masjid dan surau negeri Selangor rumah-rumah-Mu yang aman, mempersatukan dan menjadikan nadi kekuatan ummah. Kukuhkanlah ya Allah pegangan akidah umat Islam di negeri ini, akidah yang berteraskan ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat rahimahullah, serta jauhkanlah kami dari sifat fitnah, segala fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal
الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم ربه والصلاة القائمة احتسان الفضيلة والشرف وبعث مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد استقيموا اعتدلوا rukan saf rapat-rapatkan saf penuhkan barisan hadapan. Bismillahirrahmanirrahim. Salli fadl jamaatul rakaat. Allahu akbar. Allahu akbar kabiratan wa wajah musliman wa ma. Nah salati wa nusuki wa mahya ya Muhammad. La syarika lahu wa bi dzalika Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحية وبركة السلام عليك النبي السلام علينا وعلى عباد الله لا إله إلا الله اللهم صل على السلام عليكم ورحمة الله اللهم إنا نسألك رضاك السلام عليكم ورحمة الله ونعوذ من سخطك الحمد لله الذي لم يتقي ولم يكن له شريك بذلك استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فهينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أعنا بالإيمان وأمتنا بالإيمان، واكشرنا بالإيمان، وأدخلنا الجنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين، وعافية في الجسد، وزيادة في العلم، وبركة في الرزق، وتوبة قبل الموت، ورحمة عند الموت، ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت، والنجاة من النار، والعفو عند الحساب. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا تامة، واغفر لنا ذنوبنا عامة، ولا تعذبنا يوم القيامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإخوان المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة، ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قبل الله منكم. صلى الله على